Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala wa ba'du. Para penonton, adik-adik yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari yang mulia Sayyidul Ayyam, hari Jumaat, kita dapat terus bersama insya-Allah pada hari ini seperti mana yang telah kita rancang, yang telah pun kita plankan bersama melalui rangkaian daripada sesi perkongsian ilmu asasi yang telah pun kita mulakan sejak pada hari Isnin yang lalu, iaitu bermula dengan perbahasan mengenai fiqh, kemudian disusuli pada Rabu dan Khamis oleh Al-Fadhil Ustaz Azyan bin Man di dalam pelajaran Al-Quran. Dan pada hari Jumaat sebagaimana yang telah pun kita susun dalam jadual, insya-Allah kita akan bersama-sama menyelusuri sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ianya juga sebenarnya untuk mengambil peluang untuk mengisi di dalam perbahasan tentang Nabi Muhammad pada hari Jumaat. Kerana hari Jumaat ini kita memang sangat dianjurkan untuk memperbanyakkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru min salati alayya fi lailatul gharra wal yaumil azhar." Perbanyakkan kamu bersalawat kepada aku pada malam yang barakah, yang penuh rahmat, dan hari yang penuh cahaya. Demikian anjuran Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan dengan kita membahaskan sirah Nabi Muhammad pada hari Jumaat ini, lisan kita juga yang kita nak ajak sama-sama ni, semua yang ikut sama, ibu ayah, adik-adik, untuk kita juga membasahkan lisan kita banyak dalam ketika mana kita bahaskan ini dengan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Satu. Yang kedua juga kita ingin untuk nak mengajak dan juga untuk menganjurkan bersama apabila di dalam ketika khususnya saya menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW atau menyebut Rasulullah atau Nabi, maka hendaklah yang mendengar mudah-mudahan dapat untuk susuli dengan selawat kepada Nabi Muhammad, sama ada menyebut sallallahu alaihi wasallam ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa? Kerana di dalam sebuah hadis riwayat Nabi SAW menyebutkan bakhil, orang yang ketika nama aku disebut di hadapannya dia tidak berselawat kepada aku. Nabi gelar orang yang kedekut, yang bakhil itu adalah orang yang tak nak selawat kepada Nabi apabila nama Nabi Muhammad disebut. Jadi kita tak nak masuk dalam golongan orang yang kedekut. Keduanya, dibimbangi tidak dapat nanti dia syafaat dan melihat Nabi SAW nanti di akhirat. Jadi ini sebab kalau boleh, kalau kita sebut tentang Nabi Muhammad SAW, maka kita sahutlah dengan selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan kita akan dapat keuntungan yang besar. Apa keuntungan itu? Iaitu ketika mana kita selawat, 10 rahmat Allah Subhanahu Wa Taala Allah kurniakan kepada kita, iaitu 10 selawat Allah maknanya adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Alangkah untungnya apabila kita banyak-banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para penonton rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi apabila kita membahaskan tentang sirah hari ini, sebenarnya saya rancang nak bicara sirah ni secara duduk je untuk memperdengarkan, untuk kita sama-sama menyelusuri dengan penerangan-penerangan, kisah-kisah tentang Nabi Muhammad SAW, duduk santai. Tapi hari ini kerana dia adalah muqaddimah dan permulaan, penting untuk kita sama-sama memahami akan maksud sirah itu sendiri supaya kita faham kenapa dan apa dia, dan juga apakah faedah dan juga pengajaran yang kita akan dapatkan ketika mana kita menyelusuri sirah, khususnya sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa itu sirah? Yang itu yang kita kena tahu supaya kita faham apa yang kita sedang bahaskan, apa yang kita akan bincangkan di dalam
sesi kita ini. Jadi apabila kita sebut as-sirah, ada yang terus menterjemahkan sirah itu kepada sejarah, kan? Ada begitu. Memang tidak dinafikan ada di kalangan para ilmuwan yang juga mengatakan sirah itu adalah sejarah. Akan tetapi para ulama menyebutkan ada perbezaan di antara sirah dan juga sejarah. Ya, sirah itu juga termasuk sejarah, tetapi sejarah itu lebih umum, sedangkan sirah itu lebih khusus. Ya, sejarah itu lebih umum, sedangkan sirah itu lebih umum. Baik, kita ambil sikit pengertian daripada sirah. Kalau kita kata sirah, perkataan asal sirah ini daripada sara. Ini bahasa Arab ya. Sara, daripada apa sara? Kalau kita tengok dalam kamus, sara ini maksudnya berjalan. Sara ini maksudnya berjalan. Bermakna kalau dilihat dari maksud berjalan, yang kita akan bicarakan adalah perjalanan ataupun pengembaraan. Itu dari segi sudut bahasa. Juga disebutkan sara, jalan, juga termasuk juga sara di dalam kamus disebut sebagai tabiat, kebiasaan dan perilaku. Maknanya itu dari segi sudut bahasa saja. Dari segi sudut bahasa pun kita dah boleh bayangkan maksud sirah tu, iaitu perjalanan. Begitu juga dengan tabiat, kebiasaan. Begitu juga dengan cara hidup dan juga perangai dan akhlak. So itu yang nanti kita akan lihat dari pengertian sirah ini. Ianya disebutkan maksud sirah adalah perjalanan hidup dan juga adab akhlak serta kehidupan yang bermula daripada kelahiran sehingga wafat, yang dikhususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini yang maknanya kita akan bahaskan ni. Sebab sirah itu membawa pengertian, dan itu daripada perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW semenjak daripada lahirnya Nabi SAW dalam kandungan ibunya sehinggalah wafat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama membahagikan sirah itu kepada 3 bahagian. Yang pertama iaitu perbahasan tentang Nabi Muhammad daripada dikandungkan Nabi Muhammad sampailah wafat. Yang keduanya adalah berkaitan mereka yang bersama dengan Nabi Muhammad, ahli keluarga Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang hidup dalam kehidupan zaman Nabi Muhammad SAW, daripada keadaan mereka dan juga kebersamaan mereka dengan Nabi SAW. Dan yang ketiga adalah merujuk kepada tentang akhlak, tentang sifat, tentang contoh tauladan daripada baginda Rasulullah SAW untuk diambil pengajaran dan ibrah. Oleh kerana itu, pentingnya sirah ini menjadi sumber. Sebab tu kenapa pentingnya kita baca sirah ni? Dia adalah sumber utama tauladan bagi umat Islam. Jadi kalau kita kata macam mana kita nak dapat sumber tauladan dan sebagainya, adalah sirah. Ada mengatakan kan kita ada Quran dan Sunnah, cukup untuk kita merujuknya. Ya, tetapi Al-Quran itu nak dipraktikalkan adalah dengan sirah. Sunnah Nabi, hadis Nabi, praktikalnya adalah sunnah. Oleh kerana itu sirah adalah merangkumi Al-Quran, sunnah Nabi atau hadis Nabi SAW, dan itu adalah merupakan kesempurnaan perbahasan kita yang akan kita bawa menyelusuri seorang insan yang agung, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Jadi untungnya orang-orang yang akan bersama di dalam mempelajari dan mendalami kepada sirah Nabi. Yang ini penting betul. Sebab tu kalau ketika Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
Allah berfirman, telah ada untuk kamu, bagi kamu wahai umat Nabi Muhammad, di dalam diri Rasulullah itu, di dalam sirah Nabi Muhammad SAW itu, uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik. So nak berjalan dalam kehidupan ini, nak menjalani kehidupan kita ini, nak berjaya, Allah kata contoh tauladan perjalanan kehidupan yang sempurna ada pada diri Nabi Muhammad SAW untuk kamu contohi. Bagi orang yang nak mendapatkan ridha dan rahmat Allah, liman kana yarjullah, yang mengharapkan kepada Allah, iaitu keridaan Allah, wal yaumal akhir, dan nak selamat di akhirat. Kita pun nak selamat ke akhirat, sebab ke akhirat itu adalah saat-saat genting, saat-saat yang sangat mencabar, penentu sama ada seorang itu sa'id, bahagia, ataupun syaqi, Allah celaka, bahaya. Maka nak selamat di akhirat, kat dunia pun akan selamat pasti, ke akhirat akan selamat kalau ikut kepada perjalanan kehidupan contoh tauladan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam, dan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sedikit sebanyak daripada pengertian sirah daripada Sarah ni. Nampak? Jadi kita tahulah ini mana yang kita akan bahaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sejarah, kita kata sejarah ni daripada mana asalnya? Baik. Sejarah, kita tulis sejarah. Sejarah ni ada yang mengatakan dia ambil daripada perkataan bahasa Arab, walaupun dia bahasa Melayu, sejarah, tapi dia ambil sejarah dari perkataan bahasa Arab, iaitu syajarah. Syajaratun. Apa maksud syajarah? Iaitu pokok. Ni kalau ikut terjemahan ni pokok. Jadi macam mana boleh kaitan syajarah dengan sejarah ni? Ya, kerana sejarah ini adalah pokok ni macam mana? Dia adalah mengambil daripada satu sumber, iaitu akar dia. Jadi sejarah ni sebenarnya adalah untuk mengenal pasti sesuatu asal usul. Mengenal pasti asal usul satu peristiwa atau kejadian. Jadi seperti itulah pokok. Pokok ni ada asal usul dia. Asal usulnya adalah benih, kemudian tumbuh dia kecil, anak pokok, kemudian dia besar. Macam ni pokok zaitun contoh. Dia tak besar terus macam ni. Dia ada benih dia. Kemudian dia akan tumbuh, kemudian dia akan berbuah. Dengan pokok zaitun yang disebut dalam Quran sebagai syajaratun mubarakah. Ya. Baik, jadi itu yang disebutkan sejarah. Tentang nak tahu tentang asal usul peristiwa dan sebagainya. Dan sejarah ini biasanya adalah tokoh tambah, kadang-kadang ada yang disebutkan dengan dongeng, yang dimasukkan mitos dan sebagainya, iaitu kemudian barulah dikaji asal usul sejarah dan sebagainya. Jadi itu adalah daripada maksud sejarah. Walaupun memang kita akan belajar tentang sejarah juga, sejarah kehidupan Nabi SAW, tetapi apabila kita sebut as-sirah, ulama telah meletakkan di satu disiplin ilmu, satu ilmu khusus. Kalau orang kata kita belajar apa ni, sirah, maknanya faham yang dia belajar itu adalah tentang Nabi Muhammad SAW. Dia disebahkan terus kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu daripada kehidupan Nabi, peperangan Nabi, begitu juga kekeluargaan dan sebagainya, itu disebut sebagai sirah. Ini yang kita akan bahaskan. Para penonton, para pendengar rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agaknya kita boleh untuk sedikit sebanyak memahami tentang sirah. Jadi kita dah dapat sedikit gambaran. Ni hujan turun, alhamdulillah. Mungkin ada sedikit kalau ada sedikit gangguan bunyi dan sebagainya, ini hujan yang turun, dan alhamdulillah ini adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah dengan kita berdoa seperti mana diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, siramilah bumi ini dengan siraman yang bermanfaat, yang membawa manfaat. Dan di saat hujan ni, bagi faedah kepada semua ni, pada hari Jumaat pula, waktu hujan pula,
hujan ni waktu disebut mustajabatud doa, waktu yang doa dimustajabkan oleh Allah. Jadi banyak-banyak berdoa. Kalau rasa dah banyak sangat, jangan lupa doakan kepada saya, keluarga saya semua. InsyaAllah mudah-mudahan dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar, para penonton rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kepentingan kita belajar sirah ni? Kan? Jadi kerana sangat penting sirah ni, sebab tu kalau kita tengok sebenarnya berbagai keadaan, berbagai cara para ulama, para as-salihin membawa pendekatan sirah kepada masyarakat. Ada berbagai. Ni kita kena tahu. Ada yang berupa kitab, seperti mana kitab-kitab masyhur dalam kitab sirah, seperti kitab Sir At-Tabari, sejarah yang di antara kitab yang lama, Ibnu Ishaq, yang memang kitab sirahnya juga sudah disebutkan tidak sampai kepada kita, yang kemudian telah dikumpulkan oleh seorang ulama bernama Ibnu Hisham, yang kemudian setelah disebutkan dengan Sirah Nabawiyah, yang dikumpulkan juga dari sumber-sumber sejarah. Kemudian barulah setelah itu kitab-kitab sirah sudah pun mula dikumpulkan, sehinggalah sampai kepada kita ini sekian banyak daripada kitab-kitab sirah yang dikumpulkan sebagai satu cara untuk supaya umat Islam dan masyarakat umumnya mempelajari, menghayati tentang kehidupan sirah Nabi Muhammad SAW. Itu satu pendekatan. Yang kedua adalah melalui kitab ataupun karangan-karangan berupa seperti maulid. Kan, maulid yang mana disebutkan sebagai kitab maulid disebut. Kitab maulid ini sebenarnya juga merupakan kitab sirah yang asasnya disebut maulid kerana dia membicarakan Rasulullah semenjak lahir. Dan yang dibicarakan di awal-awal itu adalah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, kemudian membawa kepada kehidupan Nabi sehingga wafat baginda Rasulullah. Kalau kita tak percaya, kita boleh lihat buku-buku kitab maulid, itu semua akan dibicarakan sirah Nabi Muhammad SAW dari sumber-sumber, daripada Quran, daripada hadis, daripada kitab-kitab sirah. Bezanya adalah mereka susun itu dengan bahasa-bahasa yang indah, baik itu dari bahasa-bahasa susunan yang indah ataupun dengan bait-bait syair yang ditulis tentang sejarah dan kehidupan serta akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Itu disebut maulid. Jadi sebab tu kalau kita tengok para ulama nak mendekatkan sirah ini kepada masyarakat, mereka buat satu kitab maulid, yang kitab maulid ini akan dibaca biasanya dalam karya-karyaan, kegembiraan, buka masuk rumah ataupun majlis perkahwinan, dan juga termasuk di antaranya juga dengan cara qasidah disebutkan. Itu juga antara cara di dalam untuk nak memperdekatkan masyarakat itu kepada sirah, dan juga sebagai satu cara medium untuk menyampaikan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa penting sangat ni nak cerita tentang sirah, tentang Nabi Muhammad SAW dan kehidupan yang mulia ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah dia beri kesan dan impak yang besar kepada kehidupan manusia. Kalau kita lihat pada zaman ini, apabila mula di-highlightkan kehidupan tokoh-tokoh yang lebih sedih lagi, tokoh-tokoh yang kadang-kadang tu bukan yang baik pun. Tokoh-tokoh yang kadang-kadang tu background dia tu adalah sangat hitam dan kotor. Bahkan mereka ini adalah orang-orang yang kita kata dengan akhlaknya yang runtuh dan sebagainya. Cuma kadang-kadang mereka ni diangkat sebagai satu idol, sebagai satu orang yang tinggi. Kemudian mereka telah pun disebarkan sejarah kehidupan mereka dan sebagainya. Bahkan ada di antara mereka dibuat filem, dibuat satu dokumentari kepada tu, sehingga orang-orang akan asyik melihatnya dan juga mendengar. Mau tidak mau, dia pasti akan memberi kesan kepada jiwa seseorang itu. Mau tidak mau, apabila seorang tu kenal, dengar, kenal, dia akan beri kesan kepada hati, kepada jiwa. Dan ini dipertegaskan oleh Allah ketika Allah SWT akan tengok Al-Quran, konsep Al-Quran. Allah SWT dalam Al-Quran mencerita, dalam tu ada juga sekian cerita dan sejarah, iaitu tentang para anbiya, para ulama, para as-salihin yang ada di dalam itu.
seperti kisah-kisah para nabi, kisah-kisah Ashabul Kahfi, kisah-kisah mereka orang-orang saleh, seperti Luqmanul Hakim, begitu Dzulqarnain dan sebagainya yang hebat-hebat, dan juga tentang kaum-kaum yang menentang, yang ingkar, dan juga raja-raja yang menentang Firaun, seperti Qarun dan sebagainya. Semua kisah-kisah ini sebenarnya tidak lain adalah sangat memberi kesan kepada jiwa, kepada hati, yang jiwa dan hati ini dia akan membentuk kepada peribadi. Oleh kerana itu ketika Allah SWT mengkisahkan tentang para nabi, Allah berfirman, ini kita tengok macam mana Allah bagi tahu. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, walaupun khitab itu kepada Nabi Muhammad, tapi sebenarnya ia adalah untuk memberitahu tentang maksud daripada kisah-kisah ini diceritakan. Allah berfirman, wa kullan nakussu alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Wa kullan, dan semua yang kami kisahkan, yang kami cerita, nakusu alaika, ke atas kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min amba'ir rusul, tentang berita-berita, cerita-cerita sejarah para rasul, dan semua yang telah kami kisahkan kepada engkau wahai Rasulullah Muhammad tentang kisah sejarah dan berita para rasul. Kenapa? Ialah untuk manusabbitu bihi fuadak, yang dengan ia itu akan memberi kemantapan kepada jiwa dan hatimu wahai Rasulullah Muhammad. Maknanya kalau kita dengar sirah ni akan beri kemantapan kita untuk kita contoh, untuk kita ikut, dia memberi kesan kepada kehidupan kita. So itu kalau kisah para rasul, ya, para rasul mulia, hebat, sangat mempengaruhi kepada jiwa dan hati. Bagaimana tentang sebaik-baik rasul dan nabi, iaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Jadi ini sangat memberi satu kesan yang sangat besar. Oleh kerana itu selalu kita pesan, ajaklah anak-anak kita dengar, ajaklah semua keluarga kita kalau boleh untuk kita dengar sirah Nabi Muhammad SAW, dan berbagai bentuk juga. Di antaranya ada kitab-kitab hadis yang memang dia kumpulkan hadis khusus tentang sifat-sifat peribadi Nabi SAW, seperti kitab Asy-Syama'il. Kitab-kitab disebut sebagai kitab Syama'il, disebut tentang peribadi, tentang rupa paras, tentang akhlak, perilaku Nabi Muhammad SAW, disebut kitab Syama'il. Itu juga adalah salah satu daripada cara untuk memperkenalkan dan juga untuk menceritakan tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Baik. Kemudian, ni mukadimah, belum masuk lagi sirah, tapi tak apalah, supaya kita ni kita lebih bersedia untuk kita sama-sama menghayati ya. Kemudian disebutkan tadi, apabila kita sebutkan tentang sirah ni, kita nak supaya apabila kita membahaskan tentang sirah Nabi Muhammad, bukan sekadar untuk didengar. Seronoknya, baiknya, Masya Allah, mulianya. Tetapi yang kita inginkan supaya kita dapat contoh. So kita niat di awal-awal ketika mana kita belajar ni, apa-apa pembelajaran, khususnya sirah, ialah, ya Allah, jadikan aku orang yang mendengar satu perkataan dan aku dapat untuk mengikuti kebaikan itu. Kita harap kita dengar yang baik, kita dapat ikut. Sebab kalau kita sekadar dengar tetapi kita tak ikut, kita rugi. Jadi peluang untuk kita nak ikut ni. Jadi kalau kita bicara nanti tentang Nabi SAW, ada kemuliaan tu, kita dah tanamkan dengan doa kita tadi dan juga tekad kita, insya-Allah aku akan ikut akhlak ini dan Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan Allah permudahkan kita untuk mencontohi kepada Nabi SAW. Jadi sebab tu apabila kita sebut sejarah ni, ada sikit satu maqal yang untuk kita ambil pengajaran lah, sikit supaya kita ni dapat ilmu sikit. Dia kata al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ni perkataan hikmah disebutkan, al-ilmu bila amalin
Kasyajari bila nampak ni samarin. Baik. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Al-ilmu iaitu ilmu yang kita belajar ni, apa pun fiqh ke, Al-Quran ke, sirah ke, bila amalin tanpa amalan, kasyajari seperti pokok, bila samarin tanpa buah. Ni pokok zaitun yang ditanam. Pokok zaitun, memang pokok zaitun ni pokok mubarakah, dia boleh manfaat daripada hujung akar dia sampailah hujung dia punya daun, betul. Tapi di antara yang diharapkan betul-betul juga adalah buah dia. Tumbuh pokok, buah tak ada, maka seolah-olah hampalah orang yang tanam, orang yang mengharapkan buah tu. Begitulah ilmu yang dia tak diamal. Ilmu ada tapi tak amal, macam pokok yang tidak berbuah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita ni pokok yang subur, dengan ilmu yang subur, dengan amal. Ini yang kita harapkan di dalam perbahasan kita di dalam ilmu, insya-Allah. Baik. Jadi seperti saya macam complicated, susah sikit je. Memang sebenarnya saya dah janji dengan tuan-tuan, perempuan, anak-anak ni kita nak bicara simple-simple, mudah-mudah je untuk kita mudah untuk ikut, mudah faham. Tak apalah. Ini mukadimah untuk kita faham. InsyaAllah itu pun taklah susah dan rumit. Sebenarnya ia penting untuk kita tahu, sebab saya rasa bukanlah kali pertama tuan-puan ataupun adik-adik belajar sirah, sejarah kan. Sebenarnya saya rasa dah ada lah sebelum ini buat, tapi saya rasa saya perlu ambilkan satu perhatian, berikan satu perhatian khususnya kepada semua, supaya kita ada sedikit perbezaan di dalam membawa pendekatan di dalam mempelajari sirah, supaya kita tidak menjadi orang yang sekadar tahu, tetapi adalah orang tahu dan amal, tahu dan buat, tahu dan contoh contoh yang baik. Itu yang kita harapkan. Baik, biasanya dalam perbahasan sirah ini, kalau kita lihat, dan saya biasa rujuk juga, di antara senang kalau kita boleh rujuk lah, adalah kitab sirah. Memang sirah tu banyak, cuma saya selalu pilih antara yang agak mudah untuk kita ni, supaya kita dapat maklumat tu, adalah kitab sirah yang disusun oleh Dr. As-Sayyid Profesor Dr. Habib Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ya, seorang muhaddis yang tinggal di kota Makkah Al-Mukarramah, yang mana karya dia disebut sebagai Tarikh Al-Hawadis wal Ahwal An-Nabawiyah, dan dia telah terjemahkan. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Muhammad Jul. Kita tengok kitab ni. Jadi kalau ada yang boleh untuk miliki kitab ni, bagus juga. Jadi kita akan selusuri satu persatu daripada kitab ini, insya-Allah. Kenal untuk cinta bagi Rafi lengkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita akan selusuri juga. Dan di antara kitab juga yang saya akan rujuk adalah kitab Rahiqul Makhtum, begitu juga Sirah An-Nabawiyah dan juga kitab lain. Memang begitu sebenarnya. Apabila kita ni nak untuk sebenarnya saya dulu masa belajar, nak bagi tahu kepada adik-adik khususnya, masa belajar dulu, kita hairan ustaz-ustaz ni ketika mana dia nak mengajar, dia bawa kitab banyak. Kemudian kalau tengok dia duduk martabah ke atau tu, dia buka kitab tu. Kita ni apabila masuk kelas bawa sekeping kitab je. Kita kata kenapa? Tapi apabila kita dah jadi pengajar, Allah, baru kita tahu memang kita nak mengajar ni kita kena rujuk itu, kita kena tu. Untungnya jadi orang yang belajar ni, untungnya orang yang belajar ni, sebab apa? Sebab dia hanya tadah je, guru dia rujuk itu, rujuk ini, bagi satu gedegus, bagi macam tu. Masya Allah, dapat terus daripada satu sumber-sumber yang macam-macam dengan apa yang diterangkan oleh Ustaz. Untung tak jadi pelajar. Sebab tu saya rindu betul sebenarnya saat-saat menjadi seorang pelajar. Ya, sebab tu ada kata kalaulah boleh untuk diundur kembali dan menjadi pelajar, saya nak sangat jadi pelajar. Macam itu sekali. Tapi ialah mana, mustahil lah perkara tu. Tapi bagi yang masih belajar, khususnya mereka talibul ilmi
yang sedang berada di sekolah, sebenarnya ini saat yang sangat menguntungkan. Walaupun syaitan, walaupun hawa nafsu, dia kata, oh ni saat ni susahnya, payahnya, boringnya, Allah, apa semua. Sebenarnya tak. Itu saat yang mesti kita akan rindui nanti. Dan kita rasa ruginya aku dulu tak sungguh-sungguh. Ruginya dulu aku tak belajar betul-betul. Sedangkan itulah peluang. Sebab masa tu, seumpama kita sedang mengukir di atas batu, otak kita tu masih sharp, masih cepat untuk tu. Kalau dah tua-tua, awak jangan kata jangan tua-tua terasa pula Tapi memang inilah realiti yang kita kena akui. Kadang-kadang dah tua-tua ni seperti menulis di atas air. Tulis betul. Lupa pula. Kena sebab tu sebagai bantuan untuk kita tulis. Kadang-kadang kita terus dengar, ingat, tapi nanti kita lupa. Sebab tu disuruh untuk kita dhabit, dia panggil dhabit ni, kita tulis. Dengan tulis ni, kalaupun kita terlupa, kita ada rujukan. Dengan rujukan itu, insya-Allah kita akan dapat untuk ingat kembali dan memahami kembali apa yang kita perbahaskan. Jadi kalau dalam mengikut kitab ini, pertama yang kita akan bahaskan adalah tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang an-nasab. Tentang nasab ya. Nasab ni bahasa Arab, dipanggil an-nasab. Iaitu nisbah, dipanggil. Seorang itu dinisbahkan kepada siapa? Anak dinisbahkan kepada ayah. Ayah dinisbahkan kepada ayah dia. Begitu. Jadi nasab ini nisbah, iaitu nasab keturunan. Jadi apa yang akan dibahaskan tentang Nabi SAW yang pertama dan penting adalah tentang nasab Nabi Muhammad SAW. Pertama, apabila kita nak bahaskan tentang nasab, kita nak tahu kenapa pentingnya kita nak bahas tentang nasab ni. Ni tengah-tengah hari ni, khususnya mungkin ada yang baru makan tengah hari, mula nak mengantuk lah ni kan. Memang. Sebab tu saya pun berdiri pun lega kan, takut saya duduk pun, saya pun sendiri pun agak-agak. Tapi harap-harap mudah-mudahan insya-Allah terang mata ni, insya-Allah. Nasab ni penting. Ada orang kata, alah buat apa kita nak tahu tentang keturunan ke nasab? Baik kita tahu tentang itu dan ini, akhlak dan sebagainya. Tak. Nasab ni penting. Sebab tu kalau kita tengok dalam Islam sendiri, 5 perkara yang sangat dijadikan asas, yang dipanggil sebagai maqasid syariah, iaitu maksud syariat Islam ni adalah untuk menjaga 5 perkara. Kalau 5 perkara ni selamat, aman dunia ni. Amanlah kehidupan itu. Seperti mana kita kata menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga nasab, dan juga menjaga akal. 5 perkara ni kalau selamat, kalau terjaga betul, maka dia akan aman lah. Sebab itulah Islam maksud dalam semua perkara, baik itu dari segi sudut apa pun, adalah untuk menjaga 5 perkara ini. Termasuk nasab. Kenapa nasab ni penting? Sebab nasab ni adalah merupakan daripada perkara yang memang diambil berat. Ada orang kata, alah tak penting pun nak tahu turunan nasab. Tapi kalau orang Minang anak dia, ayahnya kerja apa? Ayah dia buat apa? Ayah dia siapa? Mak dia siapa? Itu tanya paling kurang pun. Kan? Keturunan dia pada mana? Asal mana? Ini memang manusia begitu. Keturunan itu adalah satu memberi pengaruh dan kesan nasab. Demikian Islam suruh kita jaga nasab. Sebab itulah dianjurkan berkahwin untuk mendapatkan zuriat, bukan dengan jalan-jalan yang lain ataupun zinaan khususnya, wa'iyadzubillah, kerana dia merosakkan keturunan. Kita kata, alah nak buat macam mana, tapi pasti akan memberi kesan kepada anak, pasti memberi kesan kepada keturunan. Sebab tu Islam suruh jaga kepada nasab ini. Penting menjaga nasab, kerana nanti kadang-kadang orang sampai dia nak cari orang tu punya keturunan sebagainya, kadang-kadang dia cari keturunan, salah keturunan dan sebagainya. Sebab tu Nabi SAW ketika mana mula berdakwah, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin, mereka tak boleh untuk mencari apa pun kecacatan Nabi SAW, walaupun daripada nasab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nasab Nabi Muhammad nasab yang sempurna, perfect, nasab yang terbaik, keturunan yang terbaik yang disimpulkan oleh Nabi SAW, supaya kita juga faham
Nabi mengatakan kharajtu min nikah wala kharajtu min sifah. Aku ni keluar, maknanya daripada keturunan-keturunan yang terjaga semuanya melalui jalan pernikahan. Di zaman jahiliah kalau kita tengok, sebenarnya perkahwinan ini ada 5, kalau disebutkan dalam kitab sirah ada 5 atau 4 atau 5 daripada cara pernikahan. Satu yang disebutkan adalah jalan pernikahan seperti Islam ni, maknanya dia merisik, meminang, kemudian berkahwin, kemudian dari perkahwinan itu maka isterinya hamil dan mendapatkan anak dan dibinkan kepada ayah itu yang berkahwin dengan itu. Ini juga ada pada zaman jahiliah. Tapi yang 3 atau 4 lain tu semuanya adalah merupakan pendekatan perkahwinan yang songsang sumbang yang merosakkan nasab. Di antaranya macam mana? Di antaranya dengan cara seorang berkahwin, kemudian dia suruh kerana dia nak dapatkan anak kononnya bagus, baik dan sebagainya, waktu dia cari orang-orang yang sihat, yang elok dan sebagainya, dia suruh bersama dengan isterinya, sehinggalah dibiarkan isterinya kalau sudah sampai kepada tanda kehamilan, dah hamil, barulah dia dapat kembali bersama dengan isterinya. Kononnya untuk apa? Mensahkan itu adalah merupakan zuriat atau anak. Jadi ini adalah merupakan cara yang songsang dan salah. Ya, lagi antaranya juga iaitu seorang perempuan yang didatangi oleh ramai lelaki, kemudian setelah dah ibu tu hamil, dia akan kumpulkan lelaki-lelaki itu dan mengatakan, okey, saya tak tahu siapa punya tapi saya pilih dia ni sebagai ayah. Ada pula macam tu. Ada lagi yang semua lelaki itu, minta maaf, macam seorang perempuan yang tak baik lah, lelaki pun bayar sama. Ketika dia lahir mengandung, mereka akan jumpa kepada dukun, dan dukun ni akan buat tilikan dan sebagainya. Oh, sebenarnya ni anak pula dan sebagainya. Ini semua adalah karut marut yang berlaku di zaman jahiliah. Nabi mengatakan, aku tak termasuk daripada cara karut mengarut dan cara yang salah tu, tapi aku ada keturunan aku menjalani proses perkahwinan yang sah. Masya Allah. Kenapa? Sebab Allah memelihara kelahiran yang mulia ini dari keturunan yang baik dengan cara yang terbaik. Nabi mengatakan, aku keluar dari sumber pernikahan yang sah, tidak ada di antara mereka yang terbabit, yang terlibat dengan perzinaan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dah boleh imagine, dah boleh bayangkan hebatnya bagaimana Allah menyediakan seorang insan agung untuk dilahirkan di atas muka bumi ini, bukan bermula daripada perkahwinan di antara ayahnya Abdullah dan ibunya Aminah, tapi sebenarnya sejak azali lagi Allah SWT prepare dan menyediakan cara dan susunan dari kelahiran yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun ambil pengajaran daripada bab nasab ini adalah kita kena bersungguh-sungguh di dalam menjaga nasab kita, menjaga keturunan kita, menjaga ketika mana sebelum lahir dengan memilih pasangan yang baik, kemudian dengan cara yang baik. Yang keduanya adalah ketika mana isteri itu hamil, juga melayani dengan baik dan mempersiapkan dengan cara yang terbaik, dan setelah lahir mendidik, mentarbiah anak-anak kita dengan tarbiyah dan didikan yang terbaik, yang sempurna, dengan contoh tauladan yang terbaik. Ini yang dimaksudkan menjaga nasab keturunan. Baik, jadi itulah yang kita akan bahaskan di dalam perbahasan yang pertama, tapi minggu depan sebab masa kita sebenarnya dah lebih dah. Jadi ini sebagai mukadimah. Jadi insya-Allah nanti kita akan bahaskan tentang nasab ni, iaitu tentang sebab nasab yang akan kita sebutkan ini adalah nasab yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis. Nabi sendiri sebut. Jadi kalau ada orang kata tak penting nasab, buat apa nak bangga sangat dengan datuk dan sebagainya, sedang Nabi SAW sendiri berbangga, tidak sombong, tetapi Nabi sangat berbesar hati dan gembira apabila menyatakan nasab-nasabnya yang mulia. Nabi sebut sampai 21 daripada datuk-datuk Nabi SAW sampai kepada Adnan. Nabi akan sebut. Kalau kita tengok dalam hadis yang mana terselah jelas bahawa Adnan adalah merupakan daripada anak cucu keturunan sampai kepada Nabi Ismail alaihi salam, iaitu anak kepada Abul Anbiya, iaitu Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Jadi insya-Allah nanti kita akan bahaskan tentang nasab ini satu persatu insya-Allah,
daripada Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf sampai kepada Adnan. Sedikit sebanyak kita akan ceritakan juga tentang siapakah datuk Nabi ini, supaya kita tahu bagaimana mereka ini sebenarnya adalah merupakan orang-orang yang mulia, bukan hanya dari segi sudut kedudukannya, bahkan daripada akhlaknya, bahkan rupa parasnya nanti kita akan fahami. Jadi kita selalu dengar Nabi disebutkan dengan Hashimiyah. Kenapa? Nanti kita akan cakap kenapa nama disebutkan Hashimiyah. Ada disebutkan Quraisy. Siapa Quraisy dan kenapa disebutkan Quraisy? Dan Nabi juga disebutkan Adnani. Salla alaika Allahu ya Adnani. Kan? Adnani. Kenapa? Sebab daripada Adnan. Jadi ini semua insya-Allah sedikit sebanyak kita akan bahaskan apabila kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu depan. Alah sikit sangatlah ustaz, kalau bercampur banyak dan sebagainya. Biasalah ilmu ni kalau banyak-banyak pun kadang-kadang kita nanti jadi bosan. Kalau sedikit kadang-kadang tu kita akan nak banyak. Tak apa, sederhana insya-Allah. Boleh rujuk lagi. Tak apa, jangan tunggu kita nak tunggu minggu depan. Mungkin selepas ni kita dah boleh buka-buka kitab sirah kita. Dah boleh dah untuk kita memahami juga, mempelajari juga, supaya apa yang kita nak bawakan ni sebenarnya untuk kemantapan kita dan untuk sama dapat maklumat daripada kita. Saya ingin mengambil kesempatan ini juga, terima kasih. Jadi itu saya juga ingin mengambil kesempatan apabila kita sebut tentang hari nasab Nabi, nanti kelahiran Nabi SAW. Yalah, baru-baru ni mungkin ada di antara kita yang tengok dalam Facebook ni tiba-tiba ada dah poster yang menyebutkan tentang hari lahir saya, dan yang ada yang wish dan sebagainya. Admin masukkan, walaupun sebenarnya hari lahir saya belum lah sebenarnya pada waktu post tu, belum lagi sebenarnya kalau ikut tarikhnya, tetapi mungkin admin dah post awal, terpost awal, mungkin dia pun teruja dan excited, saya pun tak tahu, dan mulalah orang ramai message, baik itu dalam Facebook atau Instagram ataupun dalam WhatsApp saya sendiri, yang mungkin saya sendiri memang tak sempat untuk nak balas lah kerana terlalu ramai. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan jazakumullahu khairan katsira atas doa, dan saya masih terus mengharapkan doa, bukan nak tunggu hari jadi je, tapi saya sentiasa mengharapkan doa dari tuan-tuan, puan-puan, adik-adik semua. Doakan saya, keluarga dan semua. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT menjadikan hari jadi saya ni hari jadi insan yang saleh, jadi hari jadi hamba Allah yang benar, hari jadi Muslim yang sejati, hari jadi mukmin yang baik. Dan mudah-mudahan hari yang dinanti, iaitu hari jadi orang yang dirahmati oleh Allah, hari jadi orang yang dimasukkan syurga, itu yang saya harapkan, sebenarnya yang kita semua harapkan untuk jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Jangan tunggu Jumaat je, sebab Isnin insya-Allah akan bersama lagi dengan saya Isnin. Dan kita dah, walaupun poster tu kita sebutkan saya Isnin, Rabu dan Jumaat, tapi setelah berbincang saya rasa lebih sesuai untuk saya ambil pada hari Isnin dan Selasa tentang fiqh. Ingat tak apa yang kita dah bahas fiqh ni tentang bab air kan? Kita dah bahas, insya-Allah kita sambung lagi insya-Allah tentang bab at-taharah. Isnin dan Selasa insya-Allah. Rabu dan Khamis adalah Al-Quran. Jadi saya tengok masya-Allah Ustaz Azian pun menerangkan kita tentang perkara yang sangat penting tentang surah Al-Fatihah. Ni penting tu, ajak kita sendiri pun kena tahsin, memperbaiki, dan juga anak-anak kita untuk mereka sempurna di dalam membaca Al-Fatihah, supaya jangan ada kesalahan-kesalahan yang boleh menjejaskan ibadah kita. Dan insya-Allah hari Jumaat saya akan bersama macam ini insya-Allah dalam subjek ataupun pelajaran sirah insya-Allah. Jadi terima kasih atas tumpuan perhatian tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang dirahmati oleh Allah SWT. Mudah-mudahan terisi waktu hari Jumaat kita dengan salawat dan salam kepada Nabi SAW, khususnya nanti lepas asar
Jangan lupa kalau kita memperbanyakkan selawat, khususnya dalam hadis disebutkan 80 selawat kepada Nabi SAW, yang barang siapa yang berselawat 80 kali setelah asar, insya-Allah dia akan diampuni dosanya 80 tahun. Itu disebutkan dalam hadis. Maka mudah-mudahan kita isilah waktu lepas asar kita ni dengan memperbanyakkan selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jumpa lagi pada masa yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afati ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana wa hajatana wa a'malana wa ilmana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.